Apa yang Allah tak suka tu payah nak tinggal. Dah biasa beli nombor ekor. Sekali kawan-kawan ajak, oi payahnya, geram nak beli. Manalah tahu boleh kena juga. Dia berbual dengan kawan-kawan pun jadi. Kau nak kau berapa orang? 3 orang. Kau 5. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 2. 3, 5, 0, 2. Jadi tikam juga tu. Janji kena kan. Janji kena. Kan sabar. Lepas tu kawan-kawan bercerita. Kawan-kawan bercerita pasal gosip artis. Tak sangka kan penyanyi tu macam tu perangai dia. Mana kau tahu? Aku tengoklah dalam rancangan TV yang hari Ahad tu. Contoh, saya tak sebutlah rancangan apa. Ni dekat Afrika ke mana dah, tak tahulah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila dia cerita-cerita, jangan lupa tau. Artis ke pelakon yang cerita tu, manusia juga tu. Yang kita nak cerita buat apa? Contohnya, macam video viral lah apa semua sekarang ni kan. Yang heboh. Jangan ambil tahu. Tak ada sibuk. Boleh tak kau share dengan aku video tu? Buat apa? Lepas tu kita dapat apa? Tengok pun dosa dah. Share dengan orang lebih lagi dosa. Nampak tak? Apa tujuannya? Apa tujuan? Apa manfaat dapat kat situ? Tak payah. Jadi kan susah tu. Hati geram nak tengok. Nak tengok lah macam mana rupanya. Buat apa jantan dengan jantan? Buat apa? Kan? Tak kisahlah video-video tak elok ni. Jangan tengok. Macam tu juga orang sebarkan cerita-cerita tak elok. Geram nak tahu. Tak sangka betul kan orang tu macam tu. Tak payah. Tak ada kepentingan kat kita. Tapi susah nak tinggal tu. Nak pula ada geng-geng baik kita. Memang geng pangkin nama dia. Orang Negeri Sembilan panggil pangkin. Orang utara panggil apa tu? Alah, tempat duduk. Pangkin juga kan? Pangkin. Okey, samalah. Kalau orang putih sebut pumpkin. Oh, tak ada. Tak, pangkin tu tempat duduk. Kan sedap sambil potong pelam kan. Cerita sedap, tak sangka betul. Kata cerita kan. Yang kata, la ilah Allah. Kita yang baru sampai, apa cerita? Kata kan. Jadi makna, dia memang susah nak tolak. Susah sangat lah kalau seorang tu cakap, berhenti-berhentilah cerita pasal orang ni. Kita cerita benda-benda baik, apa salahnya? Besok kuliah PTU start ku apa? Macam tu kan. Lepas tu kau tak payahlah tunjuk baik. Yang lain pula kan. Tu masalah dia. Tu sebab yang kedua ni lagi besar pahala dia. Lagi besar. Macam kita tengok Abu Bakar Al-Miski. Allah Ta'ala uji dia macam mana cara dia. Dia ni dikatakan kuat, warak. Kan? Sangat tinggi keimanannya kepada Allah. Sampaikan persatuan pelacur tu berbincang lah. Pada zaman tu, geng-geng pelacur ni bincang. Siapa boleh goda dia ni? Dia ni, aku tak percaya. Ketua pelacur paling lawa sekali dalam negeri tu. Dia pun datang. Dia pergi rumah Abu Bakar ni. Dia tutup, kunci pintu. Nak dipeluknya Abu Bakar. Bila nak dipeluk Abu Bakar, Abu Bakar kata, nanti dulu. Leg dulu. Nanti. Kenapa pula? Sekejap. Aku nak masuk bilik air sekejap. Dia masuk bilik air. Dia ambil segala najis yang ada. Dia sapu kat badannya. Dia sapu kat badan dia, kemudian keluar. Sekarang kau peluk aku. Lari pelacur tu. Sebab itulah dia mendapat gelaran Abu Bakar Al-Miski. Sebab Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, dekat badannya tu berbau wangi tanpa perlu pakai apa-apa wangian. Tu Al-Miski tu maksud dia kasturi. Bau haruman kasturi. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala bagi. Nak ceritakan bukan senang. Cuba kalau yang bercakap ni, tiba-tiba orang datang nak peluk. Maya Karin datang nak peluk. Contoh nak dipeluknya. Kebanyakan orang lelaki kan jawab apa? Nak buat macam mana? Aku tak nak peluk dia. Dia yang peluk aku. Biasa jawab macam tu. Sanggup tak sampai ambil najis letak badan? Sebab nak jaga ni. Tu sebabnya minta jauhkan. Tu sebabnya Allah Ta'ala kata, bukannya kata suruh jangan berzina, suruh jauh. La taqrabu zina, jangan dekat pun. Aku pergi disko, aku tak minum pun. Minum air kosong je. Macam ni lah aku minum air kosong. Contoh. Kan? Tapi bila dah dekat dengan air itu, orang akan cakap tak? Orang akan cakap juga, jadi fitnah. Lepas tu kita marah orang fitnah gitu. Kan? Salah tu salah kita juga. Macam kalau kita pergi kedai-kedai kopi yang lama-lama dulu. Kedai kopi orang dulu kan ada cawan untuk jenama arak tu. Kan? Cawan tu memang cawan tu bersih. Cawan tu tak pernah letak arak, tapi bila dia letak logo tu. Kan? Kita kena suruh orang tu, kau tolong tukar cawan lain. Tapi bila kita biarkan, situ pun bersalah. Sebab membenarkan orang fitnah kita. Dah lah, pakai gelas itu, air TO pula. Warna seakan-akan macam air tu. Nampak tak? Tu salah kita. Jadi
Jangan rapat langsung. Barang siapa yang sabar mencegah untuk melakukan larangan Allah, maknanya bersabar untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka, maka Allah akan memberikan dia 600 tingkat syurga. Tadi 300. 600 tingkat syurga kelak di hari akhirat, di mana setiap tingkatnya seluas antara langit ke-7 dan bumi ke-7 pula. Dia lagi besar. Jadi itu sebab pahala yang kedua tu lagi besar, lagi tinggi darjatnya untuk kita. Kan? Sebab bukan senang meninggalkan larangan Allah ni, susah. Kan? Contohlah kan, kita nampak nasi kan, kita pergi jamuan, contohlah ada jamuan tu bukan untuk kita. Sedap-sedap pula tu. Kan kita tahu daging kambing bakar. Dia dah bungkus siap untuk 500 orang. Rupa tengok yang datang 40 orang. Tak ramai pun. Ambil satu bukannya apa sangat pun. Dia memang niat untuk semua orang ni. Tak boleh, bukan untuk kita. Kita datang saja singgah semayang aja. Kan bukan kita main ambil je. Lain kalau kita tanya orang tu, dia ambil tak apa dah. Dia tak perasan pun ambil satu. Contohlah kan. Susah tak nak tinggalkan tu? Susah kan? Itu sebab. Jadi jaga-jaga. Dan yang ketiga, barang siapa yang sabar menghadapi musibah, artinya Allah memberikannya 700 tingkat di syurga, di mana setiap tingkatnya seluas antara arasy dan bumi. Allah ni bila bagi kita bencana, bagi kita ujian, terutamanya ujian penyakit. Dia bagi je penyakit, Allah Ta'ala hantar 2 malaikat, kau pergi tengok ni apa yang si Samsul ni cakap. Tengok kata. Ya amin. Bila hantar tu, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Maha mengetahui saja bagi kerja kat malaikat. Tapi tengok apa dia cakap. Ya Allah, dia sabar ya Allah. Si Rogayah, si Simah ni dia tak sihat tapi Allah dia sabar. Allah dia kata alhamdulillah, Allah bagi aku sakit sebab Allah nak bagi aku rehat. Banyak sangat buat kuih ni. Contohnya, banyak sangat aku ambil catering order ni sampai tak tidur. Jadi tak sihat ni, Allah Ta'ala bagi aku rehat ni. Bila cakap macam tu, apa Allah Ta'ala jawab? Bila malaikat laporkan balik, kau cakap dekat dia, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Dan andainya dia hidup, aku akan sembuhkan dia dan gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu. Tapi kalau dia kata, dia mungut Allah mati lagi baik, Allah kenapalah sakit macam ni, pada demam, pergi klinik mahal lah bayar ya Allah. Macam itulah kan. Dia mungut, kalau dia mungut, Allah Ta'ala kata suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Macam tu sekali lah. Jadi makna nak beritahu warning tu kan, jangan mungut. Ada je ujian, sabar banyak-banyak kan. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda dengan membawa firman Allah SWT, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah dan masih berpegang teguh kepadaku, kecuali aku akan memberikannya sebelum dia meminta. Dan tidak ada seorang hamba yang kena musibah lalu ia bergantung selain dariku, kecuali aku selalu menutup pintu-pintu langit untuknya. Nampak? Maknanya kalau bergantunglah kepada Allah, jangan risau. Allah akan bagi sebelum kita minta. Itu sebabnya tadi kalau kita demam kan, Allah syukur alhamdulillah tiba-tiba dah elok. Contohlah kan, dia bukan sebab Panadol elok dah sebenarnya. Dengan izin Allah, ada orang sekilo Panadol tak elok-elok lagi poning tu, langsung terlupa nama siapa, bin siapa, lupa kan, banyak overdose kan. Jadi makna kadang-kadang ada orang hidup di ubat je kan. Kadang-kadang orang tu satu papan tu ubat telan sudah tekak tak rasa apa, makan apa pun tak rasa. Ada seorang saudara saya, dia duduk di Banting, dia accident. Bila dia accident, kemalangan, dia kemalangan sebab nak tolong orang. Dia tolong orang, lepas tu dia bangun, orang langgar dia pula. Kemudian dia setelah 3 bulan dia tak sedar, akhirnya dia okey, tegak, berjalan macam biasa, tak ada masalah. Parut ada sikit-sikit lah dekat badan dia lah, tapi kat muka tak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala tarik satu nikmat dia, iaitu lidah dia tak rasa apa. Makna lidah tak rasa masam, masin, manis, mula makan tu marah dia. Lapar tapi bila makan, bayangkan Allah Ta'ala ambil dia rasa gitu. Macam mana rasa? Selama ni kita heboh masam sangat, masinnya kan, sekali masin pun tak terasa macam makan pedah pun tak rasa apa. Bayangkan deria tu dah tak ada, macam mana rasa?